Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton setia yang sentiasa bersama dengan kami di Jom Channel untuk memastikan mendapat berita-berita terbaik daripada kami. Dan malam ini seperti dijanjikan kami bersama dengan anda secara langsung melalui BeLive untuk anda di Jom Channel pada malam ini, dan pastinya ramai di antara anda yang menyaksikan kami di Jom Channel FB Live pada malam ini. Seperti biasa, kalau sekiranya anda ada sebarang cadangan ataupun teguran atau mungkin ada penghargaan untuk panel kita, anda boleh berbuat demikian di ruangan komen, dan insyaAllah saya akan ambil komen-komen anda. Dan kalau sekiranya ada persoalan, kita akan minta panel kita untuk menjawab secara langsung kepada anda pada malam ini, secara langsung untuk anda. Jadi kepada para pencinta berita-berita politik tanah air, saya mohon jasa baik anda untuk menjaga adab sopan bahasa kita di media sosial, kerana semua itu diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk menjaga bahasa kita, ya. Okey, baik, malam ini dalam bual bicara PKP, dalam bual bicara bersama dengan PKP ini, kita berada di tempat asing-asing lah, maksudnya bukan di studio. Saya berada di rumah dan panel kita juga berada di rumah, di mana malam ini kita akan berbicara tentang menjual kerajaan Tebuk Atap kepada gerakan Islam. Jadi bersama dengan kita sekarang ini yang berbahagia, Ustaz Datuk Seri Haji Ahmad Awang. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri sihat, ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk Seri berada di rumah sekarang ni, ya? Di rumah? Ya, di sini, di rumah lah, di apartmen. Baik. Alhamdulillah. Baik, kalau dilihat kita sudah pun berada di PKP yang ketiga, Datuk Seri. Ya. Walau bagaimanapun rakyat ataupun mereka yang sangat berminat dengan dunia politik tanah air ataupun apa-apa info yang berkaitan dengan keadaan negara, pastinya tetap menantikan berita-berita ataupun perkongsian-perkongsian daripada para panel setiap hari. Jadi alhamdulillah, Jom Channel pada hari ini diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama, walaupun mungkin jarak kita jauh, tapi alhamdulillah diizinkan lagi Datuk Seri untuk kita berbicara pada malam ini. Sekali lagi saya mewawarkan tajuk kita malam ini, Datuk Seri, menjual kerajaan Tebuk Atap kepada gerakan Islam. Okey, baik, kalau kita berbicara sejak tentang konteks tajuk ini, sejak dalam masa seminggu lepas, riuh rendah di media sosial di seluruh negara tentang sepucuk surat yang ditulis oleh Haji Awang, iaitu Presiden PAS kepada pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang menghuraikan keadaan politik negara, khususnya berkaitan tertubuhnya kerajaan Tebuk Atap, iaitu Perikatan Nasional baru-baru ini, Datuk Seri. Surat tulisan dalam bahasa Arab itu yang bertarikh 22 Mac 2020 itu diperkatakan mengandungi banyak unsur-unsur fitnah, cerita bohong dan fakta yang tidak benar mengenai hakikat sebenar politik Malaysia. Lebih-lebih lagi gambaran yang diberikan tentang Anwar Ibrahim dan kedudukannya sebagai bakal PM8 pada ketika itu sebelum dipersetujui oleh PH. Sebelum itulah pun begitu, oleh kerana gambaran yang diberikan itu tidak sepenuhnya mengenai kandungan surat itu, ramai yang tidak berapa faham sebab ditulis dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi pada hari ini, dalam kesempatan yang ada bersama dengan Datuk Seri, saya rasa tokoh yang selayaknya untuk berbicara tentang skop perbincangan kita, menjual kerajaan Tebuk Atap kepada gerakan Islam. Mungkin Datuk Seri boleh menceritakan sedikit tentang surat Presiden PAS itu, ikut itu belakang untuk sahkan kerajaan Tebuk Atap ini. Silakan Datuk Seri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wad din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tama saya bersyukur kerana kesempatan bersama-sama untuk kita hari ini sedikit mungkin menambah segala apa yang selama ini juga telah pun dihuraikan lah. Bersabit, walaupun perkara ni sebenarnya dah kira sebulan dah kot, apa yang disebut tadi, surat daripada Presiden PAS yang diakui oleh pimpinan mereka bahawa surat ni sebenarnya walaupun
menggunakan letterhead ataupun kepala surat parti, tetapi katanya ia dibuat atas nama peribadi Al-Fadhil Ustaz Hadiawan sendiri. Walaupun dia menggunakan di dalam nama tu nama presiden lah, presiden Parti Islam Malaysia. Jadi kami atau saya sendirilah sebenarnya melihat memang betul lah bahawa surat tu penuh dengan segala macam pembohongan ataupun bahkan bersifat fitnah, memburuk-burukkan terutama sekali dalam tu termasuk amanah sendirilah selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan partinya. Kemudian kami juga iaitu Parti Amanah Negara yang kononnya ianya adalah ditubuhkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan DAP lah, untuk mereka memperalatkan kami ni kononnya lah. Dalam surat tu juga disebutkan yang bahawa Tun Dr. Mahathir juga diperalatkan oleh kumpulan DAP dan Parti PKR dalam PRU ke-14 kemarin dan dalam penubuhan. Jadi itu dia punya, kita melihat memang beratlah. Jadi saya pada awalnya setelah tular surat tu dan saya dikirimi, di WhatsAppkan oleh beberapa orang tertentu, saya pada peringkat awalnya memang kata orang tu teragak-agak jugalah sama ada saya nak menerima, mempercayai benda ni ataupun sebaliknya. Tetapi oleh kerana saya tak sukalah terus begitu saja, saya pun mendapatkan merisiklah daripada orang-orang dalam parti PAS sendiri yang memang ada masih hubungan peribadi dengan saya. Dan akhirnya saya yakin bahawa betul mereka ada setengah tu yang walaupun saya hantar mesej dibaca tapi dia tak respon, tapi menunjukkan dia tidak menapi lah. Dan akhirnya bila salah seorang pimpinan sendiri PAS mengatakan memang benar itu ditulis oleh Ustaz Hadi sendiri walaupun atas nama peribadi beliau, maka di sini ditambah pula oleh kerana sebelum ni pun kita dah biasa melihat selalu sangatlah mendengar ulasan-ulasan beliau kepada parti PH terutama sekali Amanah sendiri yang mereka tak pernah sebut parti Amanah pun, jarang sangatlah, mungkin disebut PAN sajalah. Tapi di dalam bahasa Arab tu disebutlah Hizbul Amanah. Jadi dalam surat tu memang berat sangatlah kita melihat isinya. Jadi akhirnya saya berbincang dengan pimpinan kepimpinan, dan itulah makanya akhirnya benda ni dibawa dan dimesyuaratkan. Dan kita telah pun mengikuti bahawa pihak parti melalui ketua komunikasi iaitu Wabi Khalid Samad telah mengeluarkan kenyataan menjelaskan apa yang sebenarnya. Itu yang saya melihat sebenarnya bila saya dah tengok tu, maka saya perhatikan latar belakang surat ni ditulis kira-kira lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu setelah tertubuhnya kerajaan apa yang Ustaz Hadi sendiri menyebutkan tebuk atap dia tak kata bukan pintu belakang tapi tebuk atap yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi dalam masa 3 minggu tu kita melihat dalam pembentukan kabinet nama Presiden PAS tak ada tersenarai. Walau sebelum tu beliau sering ditunjulkan, bahkan ketika nak menghadap di istana pun mengetuai baca doa lah. Dan kelihatan begitu hebat lah yang diwar-warkan atas mungkin dicalonkan atau menjadi timbalan pada menteri. Jadi kemudian kita melihat juga beliau sendiri ada membuat kenyataan yang seperti macam walaupun kata pimpinan-pimpinan kata tak pernah minta jawatan Presiden PAS, tapi apabila beliau mengatakan beliau tak ada masalah, kalau tak dilantik apa-apa pun akan balik jadi nelayan. Jadi di situ kita merasa macam seorang nak merajuk. Jadi kemudian pula sebenarnya parti melantik pula menjadi pemerhati PAS lantik Presiden sebagai pengawas kepada menteri-menteri kabinet dan timbalan mereka lah. Takat tu saja nampaknya. Jadi sehinggalah apabila kemudian tertulis surat tu lebih kurang tak sampai seminggu, tiba-tiba diumumkan oleh Perdana Menteri pelantikan beliau sebagai
Duta khas. Khas bertaraf menteri kepada Perdana Menteri, bukan duta Malaysia, duta khas kepada Perdana Menteri. Jadi kita dapat melihatlah dari surat itu maknanya memang ada udang di sebalik batu lah. Kemudian surat tu yang kita dapat menyimpulkannya. Baik, kalau kita lihat daripada surat itu, saya juga ada membaca surat yang telah pun diterjemahkan. Sebagai seorang rakyat Malaysia, rakyat marahan biasa, walaupun saya tidak dinafikan bahawa dari sudut sokongan dan sebagainya tidak berpihak kepada PAS, tetapi sebagai seorang rakyat biasa, saya amat kecewa kalau betullah surat itu ditulis oleh seorang Presiden PAS. Ramai kekecewaan yang dilahirkan oleh orang ramai yang mengatakan, betul ke ini seolah-olah macam sukar dipercayai Datuk Seri bahawa surat itu ditulis oleh Presiden PAS. Okey, kalau Datuk Seri melihat intipati surat tersebut, sebenarnya kesimpulan daripada apa yang ditulis itu, sebenarnya apa tujuan Presiden PAS berbuat demikian secara terperincinya, Datuk Seri? Silakan. Ya, kalau kita lihat surat tu yang tebal 7 muka surat lah. Dengan mukadimah ayat Al-Quran yang menyatakan kuasa tu memang Allah lah boleh memberi kuasa, mencabut kuasa kepada siapa-siapa kehendaknya tu. Memang betul lah tu ayat tu Tetapi di dalam tu kita melihat, saya boleh kata ada 3 bahagian dalam surat tu. Bahagian pertama tu sejak daripada Malaysia mencapai kemerdekaan diperjuangkan, yang kemerdekaan tu dikongsi dengan kaum yang bukan Melayu, bukan Islam, ikut kehendak Inggeris katanya. Kemudian tu maka kemerdekaan dan mereka yang memimpin negara setelah merdeka tu beberapa dekad adalah orang-orang yang memang dipengaruhi oleh pemikiran penjajah, dan begitu rupa sehingga Islam tidak dapat dibangunkan, sehinggalah kemudian bertukar pemerintahan. Itu disebut. Jadi bahagian yang kedua tu menerangkan tentang pemerintahan inilah yang Pakatan Harapan lah, daripada PRU ke-14 tu, yang kemudian di situ dalam surat itu mengatakan bermula dari situ pula Islam makin terancam. Kalau dulu hanya tidak boleh dibangunkan begitu sempurna, tapi dengan pemerintahan PH ataupun Pakatan Harapan ni disebut dalam surat tu makna merancam Islam, dan kerana yang memerintah tu majoriti adalah dikatakan orang bukan Islam, dan ada parti yang pula majoriti beragama Kristian, disebut DAP majoriti beragama Kristian. Begitu juga di dalam PKR orang yang bukan Islam tu beragama Kristian majoriti. Jadi kalau orang yang tak baca surat tu memang boleh kata ya kan di Malaysia macam ni majoriti Kristian pula. Jadi di situ saja sudah fakta tak betul kan di dalam kerajaan, terutama ada. Okey. Ya. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali, Datuk Seri. Ada masalah teknikal tadi. Itulah. Apa-apa. Okey, baik. Mungkin bahagian teknikal saya mohon, ada di antara para penonton yang mengatakan minta di-up-soundkan. Katanya mungkin sound tak berapa dengar dan sebagainya. Mungkin pihak teknikal boleh uruskan di sana. Apapun alhamdulillah kita kembali semula. Kepada anda yang baru saja bersama kami, Assalamualaikum semua. Kami masih lagi bersama dengan berbahagia Ustaz Datuk Seri Haji Ahmad Awang, dan kita berbicara tentang tajuk yang cukup menarik, iaitu menjual kerajaan tepuk atap kepada gerakan Islam. Mungkin Datuk Seri boleh sambung kembali perbincangan kita yang terhenti seketika tadi. Silakan Datuk Seri. Ya, itulah makna saya kata gerakan Islam di luar negeri itu memang faham kan, mereka kenal kita juga, dan bila mereka datang melawat dalam masa wujud Parti Amanah ni, kita dah dilawati pejabat kita oleh beberapa ramai badan gerakan Islam ni, sama ada Ikhwan sendiri atau mana-mana badan lagi, termasuk daripada yang biasa banyak hubungan saya daripada Beirut datang ke lawatan daripada Palestin. Jadi mereka mengenali kita dah. Jadi kalau nak katakan kita ni ditubuhkan pula oleh puak yang disokong oleh Zionis, padahal macam saya sendirilah Ustaz Ghani umpamanya, kami boleh kerap sangat pergi hadir persidangan di khasnya di Beirut dan di lain tu dah susah Arab nak adakan kan. Mahathir dalam memang kenal sangatlah, kenal beberapa kali dah untuk perjuangan Palestin semua. Di sini juga kita adakan demo umpamanya di hadapan kedutaan mereka tu berulang alik. Satu ketika sebelum PRU pun Tun Mahathir sendiri duduk dalam highlight keluar dalam soal-soal Arab sana semua. Sedangkan dia jadi Perdana Menteri dan memang dikenali seorang yang memang sangat keras pendirian terhadap Israel
dan lain-lain lagi lah, membela umat Islam. Macam mana kita nak dikaitkan? Jadi nampak sangatlah cuba macam orang seolah-olah nak membodoh-bodohkan sangat pimpinan gerakan Islam tu, dan ini memang tak wajar lah. Tak wajar dilakukan, dan kita satu keaiban kita membuka hal apa perbezaan politik negara kita kepada sahabat-sahabat yang tak sepatutnya mereka tu diseret. Kalau dia nak bagi tahu kumpulan puak-puak yang penyokong dia, misalnya katalah kalau di Turki itu misalnya Parti Saadat, itu pulang pada dia lah, pasal itu bukan kumpulan dia. Parti Saadat itu pula memang anti parti AKP, kita tahulah. Jadi tak heran tu. Ini kepada semua gerakan Islam yang tak pernah memihak mana, dan mereka bukan parti yang bersifat mana politik ke kauman atau kenegaraan. Jadi di situlah yang kita merasa wajarlah kita kena menjelaskan benda ni, dan terpaksa kita menyebutlah apa yang tak berapa sesuai juga lah. Kalau kita nak seolah-olah kita balah bergaduh kan. Tapi kerana ini bukan kepentingan peribadi, bukan kepentingan diri kita, ini adalah perjuangan, dan ini juga ada kita merupakan satu badan gerakan. Apatah lagi lah, kerana tujuan nak membela kerajaan Tebuk Atap tadi, yang hari ini kita melihat banyak sangat perkara-perkara yang berlaku. Kita melihat nasib baiklah, saya terpaksa kata nasib baiklah, Allah uji dengan COVID-19 ni. Kalau tidak, kita tahu lagi maharajalela lah mereka yang terutama pihak-pihak sahabat-sahabat dah lepas tu merebut-rebutkan, kata orang, ghanimah yang sepatutnya dalam masa rakyat kesusahan ni. Janganlah kamu fikirkan masing-masing nak berebut jawatan ini tak cukup. Ini semua ahli parlimen dah lantik dah jadi menteri, timbalan menteri, sehingga kabinet dan tim menteri sampai 70 orang lebih. Ni ada yang nak minta lagi ni. Jadi lantik pula, jadi nak bagi puas hati semua ahli parlimen, mereka ni boleh akan dilantik jadi di dalam badan-badan JLC pula. Sehingga orang dia sendiri pun yang veteran-veteran komplain. Umpamanya Cikgu Mustafa Ali, Tun Mustafa Ali, Ustaz Sekretariat komplain, mereka ni orang lama. Kata macam mana sampai macam tu. Tapi kita pun risau je lah, mereka komplain apa saya tak dapat. Dapat pun kali okeylah, orang yang belakang-belakang dapat pula. Kesian juga. Jadi kelihatan itu tujuan. Maknanya tujuannya ialah kita melihat mereka nak mempertahankan kedudukan ni untuk kepentingan kebendaan, keduniaan mereka, sehingga terpaksa memburuk-burukkan dengan begitu dahsyat fitnah masyarakat dan sahabat-sahabat sebangsa, senegara dan seagama khasnya. Tetapi Datuk Seri, kalau kita lihat ramai juga di antara penyokong-penyokong Tegar PAS yang dikatakan tidak menerima kenyataan bahawa ini merupakan satu fitnah yang cukup dahsyat, bukan saja kepada pihak yang difitnahkan, tetapi juga ia merupakan di antara sesuatu yang sangat mengecewakan apabila ia sebenarnya menceritakan tentang perihal politik negara yang tidak benar, pada ketika itu. Jadi pandangan Datuk Seri bagaimana terhadap mereka yang menyokong dikira sebagai membabi buta, maksudnya tidak rasional, maksudnya apa sahaja yang dilakukan walaupun benda itu tidak benar tapi tetap juga diterima. Datuk Seri, inilah yang kita menghadapi masalahnya doktrinasi PAS di bawah pimpinan Ustaz Hadi ni, yang dahulunya kita dapati kita ada Tok Guru Aziz almarhum, Ustaz Padino. Sebelum lagi mereka ni maknanya kita tidak pernah kita melihat dalam pimpinan mereka melahirkan golongan-golongan yang sehingga kalau yang kata kalau dah putih, kalau dah hitam tu dikata putih oleh pemimpin, maka kata mereka putih lah tu. Jadi ini bahayalah kita melihat. Dan kita melihat memanglah dahulu kita melihat apabila Banggul Peradung yang selalu dianggap sebagai katakan amanat Hadi itu, seolah hidup semula hari ni di bawah pimpinan beliau ni. Terutama apabila golongan-golongan orang yang dahulu menyertai PAS ni dari kalangan intelektual, teknokrat, profesional kan, yang membawa satu perubahan besar pada pemikiran dalam gerakan parti sehingga jadi Islam tu PAS for all, untuk semua. Dan pada zaman pimpinan Ustaz Padino begitu rupa lah dapat sambutan, dia kemudian balik semula kepada zaman seolah-olah tadilah balik kepada isu makna ekstrim perkauman. Mula-mula tu dia kata agama, akhirnya kaum pula hari ni, dan perjuangan untuk Melayu seolah Islam, Melayu Islam, padahal dahulu kata Asabiyah ni adalah mana jahiliah kan. Sekarang ini dipertahankan pula. Jadi inilah golongan-golongan ini memang, tapi pada saya golongan yang macam ni akhirnya lama-lama
dia akan habis begitu saja. Kerana kita melihat dalam pengalaman di Ya. dunia Islam ni, memang golongan-golongan yang begitu rupa ni begitu ekstrim dan mereka begitu fanatik kepada kepimpinan ni, dia tak boleh tahan lama lah kita melihat. Akhirnya hilang. Kerana rakyat semakin faham, apalagi hari ini bila mereka ni beri kuasa. Hari ini bila mereka dapat kuasa pun dengan cara pintu belakang ataupun naik tebuk atap tadi. Tapi kelihatannya seolah-olah mereka begitu hebat. Macam mereka dipilih oleh rakyat sehingga mereka bebas boleh menganggap apa sebuah agensi ataupun JLC seolah harta milik bapa mereka. Bayangkanlah misalnya lembaga, saya tengok semalam 2-3 hari lepas, lembaga Getah Malaysia yang hanya anggota pengarahnya 5 orang. Oleh kerana berada di bawah menteri yang dipegang oleh PAS, itu di bawah Menteri Perdagangan dan komoditi. Maka dia lantik orang dia 3 orang kat situ. Munasabah ke? Makul ke itu? Orang ni pula reti ke sangat ke pengalaman dengan hal getah apa semua. Tapi mereka selama ini dah cuba bila dikatakan, bila dibangkitkan kata semua MP akan dilantik gini-gini, dia punya hujah dah keluar lah. Dia kata kita duduk situ untuk memantau. Untuk pelaksanaan itu kita dah ada eksekutif, kita dah tukar orang sana. Kalau takkan nak memantau, duduk di luar pun boleh nampak kan. Yang sebenarnya memantau duitnya tu. Gitu dia. Kalau dia takkan nak duduk di situ, tengok tak buat apa. Padahal dia pengurusi atau ketua lembaga tu, kalau dalam agensi negeri tu, dia macam menteri besar lah. Kalau negara tu macam Perdana Menteri lah. Takkan Perdana Menteri duduk mantau aja. Yang buat kerja semua KSU, KSN semua gitu. Macam tu lah seolah-olahnya. Jadi mereka ni buat alasan ni, puak-puak dia, pengikut-pengikut dia tu, apa juga alasan, kata orang yang tak boleh terima akal pun. Tapi dia kata, ini mesti betul punya. Pasal ulama, kita bila memberi pandangan-pandangan, ini semua mengkritik ulama. Ini adalah, tengoklah, menghina Islam, menghina ulama Islam. Bawalah hadis Nabi sebagainya. Padahal kalau kita tak bercakap, ulama sendiri yang dihuraikan oleh Nabi, bukan semua ulama. Itu kalau tidak, tak ada Nabi sebut, aku yang paling takut kepada hamba aku ada kalangan ulama. Kerana ulama ini ada ulama dunia, ada ulama usul. Tapi yang tu tak sebut. Kita nampaklah sekarang ni bila berebut dunia ni kan. Maknanya pangkat itu dah mudah tengok lah gitu kan. Jadi di situlah kita melihat, maka suka tak suka kita kemudian mengeluarkan jawapan, menjelaskan kedudukan kerajaan yang ada sekarang ini sebenarnya ada kerajaan lahir dari pengkhianatan beberapa orang ahli parlimen dan pimpinan parti dalam Pakatan Harapan, dan pengkhianatan ini kemudian disokong oleh PAS sendiri yang sudah bersama pula dengan UMNO dalam yang sebelumnya dia berkata Muafakat Nasional. Kemudian akhirnya bila dah terbuka kerajaan ni, kemudian datang pula Perikatan Nasional. Jadi bila sebut perikatan, saya teringatlah kepada zaman Merdeka Mula-mula dulu yang memerintah perikatan lah. Jadi dia balik ke perikatan, kemudian dia ambil perikatan, kemudian datang tu Barisan Nasional, dia buang barisan, dia bubuh nasional. Jadi sebenarnya dia adalah Barisan Nasional atau kebelakangan dia ada perikatan UMNO MCA yang dahulu, yang pas sekarang dah kira macam jadi UMNO dan lebih UMNO dari UMNO. Sebab apa? UMNO pun masih tak berapa seronok sangat dengan MCA kan. UMNO dulu masih BN, MCA tak berapa berani sangat lawan UMNO. Tapi sekarang ni pula UMNO dalam keadaan perikatan nasional ni, MCA walaupun hanya ada berapa kerat orang dia dalam kerajaan, tapi punya berani bercakap, dan awal-awal lagi saya tak mau dengar lagi ini kerajaan Melayu Islam, kata Presiden MC. Senyap, tak ada berbunyi sepatah pun pimpinan PAS daripada atas sampai ke bawah. Itu dia. Itu sebenarnya dikatakan bahawa ramai di antara mereka yang berada dalam PAS juga sebenarnya agak kecewa dengan apa yang berlaku. Baik, Datuk Seri, kalau kita melihat semula tentang surat yang dihantar kepada kerajaan Arab baru-baru ini, daripada isi kandungan dan tujuan sebenar surat berkenaan dihantar, pandangan Datuk Seri sendiri, implikasi ataupun kesannya kepada kerajaan PH dan juga amanah pada ketika ini dengan wujudnya surat itu. Silakan. Kerajaan PH itu tak ada lagi lah. Makna PH lah. Iyalah. Gabungan PH lah. Gabungan PH ya. Maknanya, tapi kita yakinlah bahawasanya gerakan Islam di luar sana tu, khasnya di Timur Tengah,
tidaklah memberi kesan sangat yang bahawa mereka akan terpengaruh atau memandang serong kepada kita. Tambahan pula lah, kalau saya cakapkan saya perjuangan menentang Israel yang dikatakan resistant tu, Dr. Mahathir sendiri sebagai Perdana Menteri Pakatan Harapan sangat-sangat disanjung tinggi oleh orang sana. Satu ketika sebelum PRU14 kemarin pun mereka datang sini jumpa Dr. Mahathir, yang masa tu dia belum kita dalam pembangkang lagi kan. Saya bawa mereka jumpa Dr. Mahathir ke Yayasan Perdana. 3 pimpinan daripada gerakan perjuangan Palestin ni datang kemari dan berjanji Dr. Mahathir jemput untuk hadir. Dan beliau pun setujulah, tetapi dia kata kalau dah dekat PRU ni kami tak boleh pergilah, kebetulannya oleh kerana himpunan persidangan tu yang berlangsung kira dah hampir kemarin. Kita punya, ialah walaupun jauh sikit, itu bulan Mac masa tu, jadi Dr. Mahathir kata saya tak boleh pergi ke luar negeri dah, kita nak pergi raya dah ni. Tapi mereka, saya kata tak apalah, saya kata macam inilah, tapi tu buatkan sedikit video, kita akan, dan di sana kemudian majlis penutupan persidangan tu, ucapan beliau bersama dalam video tadi lah bersama dengan Ismail Haniyah yang disiarkan langsung daripada Gaza. Kemudian yang menutupnya masa tu Mufti Besar Palestin. Jadi nampak sangatlah mereka sangat melihat mana perjuangan bila dah dia memimpin Kenapa Harapan. Jadi memang mereka mengenal sungguhlah, dan sebab itu mereka mengucapkan tahniah. Saya sendiri ada bawa 2 surat, satu daripada Turki, satu daripada kan seminggu lebih jadi Perdana Menteri tu kan. Maknanya punya ramai yang memberi tahniah. Tapi kerajaan yang ada sekarang ni, yang kita dengar tu kerana jiran yang dekat sangat kan, Singapura dengan Indonesia aja hantar. Kemudian yang terbaru ni yang diwar-warkan tu tahniah kepada Sa'adi itu bukan daripada Presiden Turki. Itu Presiden Parti Saadat. Jadi itu pun pengikut dia dia kata ini Presiden Turki hak baru ni. Dia war-warkannya. Saya kata subhanallah, jadi sampai macam tu sekali. Jadi inilah kita melihat, maknanya insyaAllah dari segi kita Pakatan Harapan khasnya Parti Amanah. Cuma yang kita duka cita tu di dalam negeri inilah, maknanya apabila benda ni dibawa sampai keluar, dan orang-orang dia pun tengok mereka tengok mendapat sokongan seolah-olah daripada gerakan Islam. Tapi insyaAllah lah, saya kata tadi, yang penting sekali kita sentiasa di sini, perjuangan kita tetap terus untuk bersama dengan rakyat, dan kita seperti yang dalam Sahih 2 ni pimpinan Pakatan Harapan kan, yang Datuk Seri Anwar menegaskan kita tetap dengan prinsip perjuangan kita. Kita akan terus, kerana kita diberi mandat oleh rakyat dalam PRU ke-14 dulu, dan apapun kita akan hadapi. Dan kita melihat apatah lagi kerajaan yang dikatakan Perikatan Nasional ni, mereka tak tahu apa hal tuju dia, tak ada manifesto, tak tahu dia. Kami yang majlis dia mesyuarat tu siapa dia jadi ini. Hari ini kalau dalam BN tu ada dah dulu kan presiden yang mengurusinya daripada UMNO, ada lain-lain parti. Yang ni tak tahu siapa. Cuma yang ada ni dalam kerajaan, dan UMNO pula kata kerajaan sekarang ni pun bukan bersama UMNO, bukan bersama kerajaan, itu dikata hanya orang-orang dalam UMNO. Dia tak kata gabungan daripada parti. Jadi bertambah keliru lah maknanya rakyat. Cuma masing-masing tadi merebut kedudukan lah. UMNO pun sekarang ni sedang menuntut lagi banyak. Dia kata mana boleh, kami ramai tak dapat ni. Jadi akhirnya kita melihat bahawasanya apa yang berlaku di negara kita, kerajaan tebuk atap ni, memang kita sangat-sangat rasa hak rakyat, kedudukan, kestabilan hidup rakyat makin terancam. Terutama mereka tak sempat lagi nak memikirkan perancangan menyelesaikan masalah yang dihadapi setelah COVID-19 ni besok berakhir misalnya kan. Yang dijangkakan kata mungkin sampai bulan Jun, ataupun bulan Jun tu dah boleh dibebaskan mana negara kita daripada mudah-mudahan lah. Jadi tapi keadaan ekonomi bukan boleh dipulihkan dalam sehari dua. Akan makan masa. Dan belum ada pernah benda ni dibincang. Kemudian tak tahu pula Parlimen 18 bulan Mei ni apa yang di sidang dan bincangkan. Tapi Datuk Seri Anwar kata dan Pakatan Harapan dah memberi jaminan lah tidak akan membawa usul maknanya kita kata tak percaya kerana melimbangkan bahawa kepentingan rakyat lebih diutamakan.
Jadi nak memberikan pandangan, pemikiran bagaimana menyelesaikan keadaan. Tapi yang kita sangat risaunya, mereka masih terus merebutkan tadilah bahagian habuan masing-masing parti, begitu rupa. Sambil itu mereka dalam keadaan seperti itu mencari pengaruh rakyat dalam keadaan perintah kawalan pergerakan ini, PKP ini, cuba pula pergi mencari pengaruh pada rakyat, melanggar PKP macam yang berlaku di beberapa tempat, termasuk yang terbaru ni di Perak. Timbalan Menteri Kesihatan sendiri dengan EXCO, 2 orang EXCO kerajaan yang ada Perak ni pergi melawan sekolah pondok tahfiz di Lenggong tu, berkenduri pula dengan ceritanya ada kepala kambing pula. Jadi macam gembira sangatlah. Jadi yang ini saya ikuti tadi apabila wartawan tanya kepada Datuk Seri Ismail Sabri tentang perkara ni, dia kata oleh kerana perkara ni dah dilapor kepada polis, undang-undang tak mengenal siapa boleh ambil tindakan, dan Menteri Undang-Undang pun Datuk Taqiyuddin pun ada sebut bila wartawan tanya di Kota Baru tadi. Kita harap benda ni maknanya jangan hanya cakap lah. Dan polis terutama IGP lah yang cakap, bukan main keras tu ya, akan sampai boleh nak menangguhkan lagi PKP kepada kalau rakyat melanggar. Sekarang ni kalau pimpinan kerajaan melanggar, dan mereka kena dihukum sama. Itu baru kita nak menengok betul tak betul kerajaan yang kata Sri Muhyiddin ini kerajaan yang nak menegakkan keadilan dan apapun. Terima kasih untuk komen-komen yang diberikan oleh sahabat-sahabat di luar sana. Apapun, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Melayu, saya rasa agak kecewa dengan cara-cara anda komen, bahasa yang anda gunakan, kerana kita merupakan di antara umat yang diajar oleh Rasulullah SAW bagaimana peradaban kita. Saya bukan orang yang baik, tetapi tidak semestinya menjadi baik baru kita boleh bercakap benda yang baik. Hormatilah kefahaman masing-masing. Kita buat perbincangan ini adalah untuk kita menilai mana yang baik, mana yang buruk. Dan tidak semestinya apa yang kita sokong itu bagus, dan tidak semestinya apa yang kita tidak sokong itu tidak bagus. Itu adalah yang dikatakan sebagai ujian sebenarnya untuk kita sebagai hamba Allah atas muka bumi ini, kerana kebanyakan pada kita sentiasa merasakan bahawa diri kita ini benar. Apapun, maafkanlah saya kalau saya dikatakan tidak layak untuk menasihati sahabat-sahabat di luar sana. Maafkanlah saya tahu ketidaklayakan saya ini. Apapun, saya masih lagi menantikan isyarat daripada pihak teknikal tentang perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita sebenarnya telah bersiaran lebih kurang dalam 45 minit saya rasa. Dan kalau diizinkan, saya sangat berharap agar Datuk Seri dapat kembali semula bersama dengan kita, kerana saya ingin sekali bertanya kepada beliau tentang hikmah COVID-19 yang melanda negara kita, bukan sahaja negara kita tetapi juga di seluruh dunia. Apa hikmahnya yang ialah apa saja yang Allah lakukan tidak sia-sia. Pasti apa yang Allah lakukan, yang Allah izinkan berlaku, itu akan ada hikmahnya. Jadi kita ingin melihat dari posisi yang berbeza, satu posisi positifnya dan satu posisi negatifnya. Apapun, kita tetap menantikan isyarat daripada pihak teknikal di John Channel, di studio, untuk memberi update kepada saya tentang status sekarang ini. Adakah kita akan teruskan atau bagaimana? Saya yakin kru sedang bertugas lumus untuk memulihkan keadaan. Baik, Alhamdulillah bertemu kembali. Maaf Datuk Seri atas ada sedikit. Ini dia
dunia COVID-19 ni macam tu lah. Virus COVID-19 pun boleh masuk dalam ni. Okey, dalam masa yang kita ada, Datuk Seri, mungkin COVID-19 yang melanda negara bukan saja terkesan kepada Malaysia, tetapi di serata dunia sebenarnya COVID-19 ini melanda, dan ia sebenarnya sangat menggusalkan seluruh penduduk bumi sebenarnya. Dan ini merupakan satu ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan kepada kita, ujian yang pastinya akan ada, dan sebagai seorang hamba Allah pastinya ini merupakan ujian yang harus kita terima dengan hati yang terbuka, tetapi sebagai rakyat, sebagai hamba Allah, kita perlu menghindarinya, dan menjaga diri kita, keselamatan diri kita, kesihatan diri kita, kerana itu juga merupakan antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, COVID-19 yang melanda dunia, mungkin Datuk Seri boleh menyatakan di antara hikmah Allah jadikan wujudnya ujian ini kepada kita. Silakan Datuk Seri. Ya, memang ini satu ujian yang besar, tapi kita memang Al-Quran tu Allah sentiasa mengingatkan kita bahawa kita dalam dunia ni khasnya bagi kita orang beriman, memang percaya, yakin kita pasti diuji. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwal wal anfusi was thamarat, dan seterusnya. Kita pasti, Allah kata kau pun pasti akan diuji Allah dengan sedikit atau dengan sesuatu yang menimbulkan perasaan sama takut ataupun kelaparan, kekurangan makanan atau nyawa dan sebagainya. Secara ringkasnya memang ujian, tapi ini ujian yang khas dalam sejarah mangkali terbesar lah. Oleh kerana kita melihat hari ini daripada 190 lebih negara di dunia ni, sudah hampir 180 yang ditimpa oleh musibah ni. Tinggal sikit je belum ni. Yang terbesar ialah Amerika lah. Dunia benua China, India lah. Tapi bagi kita orang Islam melihat ujian ni, ialah satu, memang bila Allah menguji itu, untuk apa tujuan Allah menguji itu? Dia kata ialah supaya kita dapat diketahui, kita ni sendiri dapat merasa siapa sebenarnya kita, dapat tak kita melakukan kerja yang terbaik. Sebab apa? Kita dijadikan hidup mati dunia, Allah kata ialah sebagai untuk menjadikan kita dia lah. Dalam ayat surah Al-Mulk dia katakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang boleh melakukan kerja yang terbaik. Jadi dalam hal COVID-19 ni, dan kerja terbaik ni sebenarnya ialah nombor satu, nak menyelamatkan dunia ni lah daripada kerosakan penyakit yang mengancam tadi ni. Dan kerana di sini, maka kita orang Islam bukan hanya kita berserah. Memanglah kita kena berdoa, minta lindung kepada Allah, jauhkan, angkat segera. Pada masa yang sama mengajak kita supaya masih manusia ingat mendekat diri kepada Allah. Manusia ini sifatnya bila dalam keadaan diuji, dalam keadaan terancam segala kepentingan nyawa dan sebagainya, harta benda mereka, masa itu memang manusia ini ingat kepada Allah lah. Jadi ibaratkan kalau dalam gelombang besar kapal yang dipukul ombak itu, masa itu ingat Allah ya. Tapi yang biasanya lepas itu mereka lupa balik lah. Ini yang kita rosak. Macam kita di negara kita, kalau ingat pengalaman 13 Mei tahun 69 dulu, lepas tu pakat ramai orang yang tak pernah sembahyang pun pergi sembahyang, tapi tak lama bila aman dia balik kepada asal. Jadi ini rosak. Jadi ini peringatan Allah yang membawa kita terus patutnya balik kepada kehidupan beriman dan menerima hakikat bahawa kita diuji Allah ni untuk menguji sejauh mana kita menerima perkara ni dengan kesabaran dan usaha. Tapi yang saya melihat dari sisi positifnya ujian yang menimpa COVID, yang menimpa dunia ni, pertama di dunia barat, bahkan juga di dunia bukan Islam, seperti di Jepun, di Korea, di mana-mana, kelihatannya hari ni maknanya Islam di situ dilihat Islam ke hadapan, Islam dihormati. Islam maknanya kerana orang Islam pertama menerima benda ni dengan cara yang Islam Allah dah beritahu ini begini, dia tidak pelik begitu rupa. Dan mereka balik kepada Allah. Dan di sinilah kita melihat sehingga di tengah negara-negara barat, di Eropah termasuklah, dulu masjid memang dah ada lama, tapi azan tidak digunakan kuat, azan hanya dalam masjid saja. Tapi hari ini Masya Allah, laungan azan digalakkan pula tu. Kerana mereka tahu, oh ini orang yang ingat kepada Allah, dia beritahu dia God ni yang penyelamatnya. Orang Kristian kali dia tak berapa sangat nak melaung-laungkan pergi gereja pun. Jadi di situ maka Islam nampak di kedudukan. Jadi dengan segi dakwah, dari segi konteks dakwah, di sini maknanya membawa kebaikan kepada Islam. Kalau kita tengok di Amerika sendiri yang terancam sangat teruk lah, ancaman COVID ini dengan yang mati pun paling ramai hari ni kan. Sampai kita lihat baca doa
bukan takat di masjid Islam, di White House pun. Kita melihat kali pertama dia sidang di Amerika di House tu, bacaan Quran, kemudian bacaan doa. Kemudian kita melihat Presiden Trump pun minta di ruqyah, dijampi. Jadi sampai tahap tu mereka. Jadi kemudian kita melihat pula kan, kalau dulu di setengah-tengah negara barat wanita Islam pakai apa dia panggil tu, penutup muka ataupun furdah, atau dia panggil hijab, apa nama, niqab tu dilarang. Hari ini digalakkan pula. Ada tengok yang dulu dibuat cantik-cantik semua yang dijual untuk niqab tak dibenarkan jual, hari ini digalakkan jual. Dan akhirnya yang penting sekali kita melihat suruh basuh tangan, suruh basuh muka, suruh berbersih. Ini ajaran Islam. Kita berwuduk Islam sehari 5 kali. Sehari 5 kali, tak payah suruh, paling kurang tu ya. Jadi di sini menunjukkan amalan Islam, kebersihan. Cuma yang orang Islam ni setengah tu tak menjaga kebersihan. Itu salah dia kata. Nama cakap bab Islam, tapi negeri orang Islam antara yang terkotor dalam dunia ni. Kalau di negara kita ni pun membangun bersama Islam, di negeri kita di Serambi Mekah sana itulah. Tapi nampaknya kalau pergi sana tu bandaraya Islam, tapi kotor lebih teruk daripada setengah bandaraya yang tak pakai Islam. Ini jadi kita tak ada Islam ni digunakan untuk kepentingan apa saja, tapi pada amalan. Dan yang keduanya kita melihat dari segi satu lagi, bila masjid semua ditutup hari ni kan, di seluruh dunia, salat Jumaat pun tak dibenarkan. Salat Jumaat, salat jamaah, dan Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun hanya dibenarkan salat beberapa orang saja. Belum pernah terjadi lah. Pernah juga berlaku sebelum ni, tapi taklah sampai tahap itu, kerana ia berlaku di beberapa tempat di negeri, di Makkah dan sebagainya. Tapi yang ini seluruh dunia. Jadi ini mengingatkan pula kita, maknanya kamu sekarang ni, sebelum ni duk anggap masjid ni, satu pihak anggap masjid ni tak ada apa-apalah, kau punya sukalah nak pergi masjid, ambil masjid, aku tak peduli. Yang satu lagi pula pihak, masjid ni aku yang boleh pegang, kau tak boleh, aku yang lebih Islamik. Jadi akhirnya yang nak berceramah dalam masjid pun puak aku je lah, puak kamu tak boleh. Maka itulah yang berlaku kepada kita di Malaysia ni, terutama di Lembah Kelang ni, yang saya pernah sebut sebelum juga. Diberhentikanlah ustaz-ustaz tertentu, penceramah tertentu yang berpuluh-puluh tahun bicara masjid, tapi kerana tak sepaham dengan puak yang berkuasa megang masjid tu, tak ada lain lah, puak yang itulah yang hijau tu. Maka hari ini nasib baik, kalaulah kira yang tak ada COVID-19 ni, mereka menguasai kerajaan pintu atau tembok atap ni, saya rasa masjid ni tak tahulah nak jadi macam mana. Mereka buat kenduri siang malam, bertakbir sana sini untuk memburukkan, memfitnah, merosakkan. Jadi Allah takdirkan sekarang, lepas tu bila balik besok kita ni aman semula, janganlah anggap masjid tu tempat yang kamu boleh menguasai sesuka hati. Dan kita takut dari yang termasuk dalam apa yang Allah ingatkan kita, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Hari ini memanglah orang tak boleh ke masjid sebenarnya, tapi bukan untuk menghancurkan masjid tu, untuk menjaga, kerana Islam dan maqasid syariah, keutamaan menjaga nyawa, menjaga kesihatan tu badan. Ibadah ni boleh ditunda, kita tak ada Jumaat, kita boleh sembahyang Zuhur. Tapi begitu pun ada juga ulama-ulama yang begitu, kata orang tu, tertutup pemikiran, dia berfikir satu hala saja. Umpamanya di Maghribi, khasnya di Maghribi, ada satu dua lagi di Teluk. Ada juga ulama yang mengeluarkan fatwa hingga hampir mengkafirkan kerajaan negeri mereka yang mengeluarkan fatwa digantung sembahyang Jumaat dan sembahyang jamaah ni. Tapi bila dah dijawab oleh ulama-ulama dengan hujah fiqah yang tepat berdasarkan hukum dan kaedah-kaedah, maka dia pun tak bunyi dah. Kita harap di negara kita ni tak adalah siapa makan. Tapi saya terfikir juga, andainya kemarin lah berlaku benda dalam kerajaan Pakatan Harapan, subhanallah, tak tahulah puak-puak tu memang dia kata dia kutuk habis. Inilah kerajaan kafir ni, DAP tadi sampai masjid tutup semua. Jadi sekarang dia tak boleh kata apa dah pasal mereka yang pegang. Jadi cuma kita berdoa, mudah-mudahan kembalilah kita kepada jalan Allah yang benar. Islam menganjurkan masjid untuk kita berhimpun, berjemaah, beribadah, menghubungkan silaturahim, mengukuhkan ukhuwah Islamiyah, dan malah menjadi contoh pula kepada orang-orang yang non-Muslim, menengok bagaimana masjid menjadi tempat untuk kita membuat amal khidmat, kebajikan, kebaikan, hingga menunjukkan Islam itu membawa rahmat untuk semua. Ini yang kita slogankan kemarin, bukan setakat slogan, kita usahakan rahmatil alamin. Tapi hari ini kita tengok
kita risau juga. Tak ada dah dalam TV Hijrah pun tak ada dah Islam Rahmatan Alamin tu. Buang terus. Jadi nampak sangatlah politik ya, ialah semata-mata kerana seolah-olah mereka, tapi hari mereka nak bawa Islam apa pula sekarang ni, Rahman ini. Jadi tapi sekarang yang kita tengok takat ialah tak ada bunyi lagi hudud ke RUU 355 ke ataupun apa juga yang kemarin Arab pun tak ada, ataupun nak ambil adib ke ataupun lagi nak apa nama tu yang LGBT tu kan, ataupun nak pergi hukum siapa tu yang pergi umrah pakai perempuan tu kan. Senyap sekarang ni, tak sempat nak fikir tu dah. Duduk fikir aku nak dapat apa ni, aku nak dapat apa ni, mana lagi ada cabang-cabang apa nama JLC ke atau apa-apa juga institusi. Datuk Seri, kadang-kadang kita rasa pelik juga apabila ada di antara ramai di antara penyokong-penyokong kerajaan pintu belakang yang apabila disebut tentang politik, mereka akan terus mengatakan tolong jangan berpolitik bila masa COVID-19 ni kita sengak begitu begini. Tetapi yang peliknya, dalam keadaan tanpa berpolitik itu, mereka sedang, dalam rakyat sedang menderita, mereka seronok membahagikan ghanimah, terutamanya GLC, pengurusi GLC di seluruh Malaysia ini. Datuk Seri, silakan Datuk Seri. Ini saya ingatkan firman Allah surah As-Saf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai mereka yang beriman, yang mengaku beriman, kenapa engkau lima taquluna ma la taf'alun? Mu cakap apa yang mu tak buat. Tapi bila buat macam tu, Allah kata kabur maqtan indallah an taqulu, sangat besar kemurkaan kebencian Allah mu berkata apa yang mu tak buat. Jadi cakap tak sebab bikin ni yang sangat berat. Tapi kita melihat ini membuka mata rakyat. Rakyat yang dahulu seolah percaya sangat, puan ni perjuangan Islam, Melayu Islam. Hari ni baru tak sampai 2 bulan kot. Kalau kita 3 Mac setelah kerajaan, sampai 3 April, sampai 3 Mei baru 2 bulan kan? Ya tak? Mac, April. Mana daripada Mac, April. Baru tak sampai lagi dah hilang dah perjuangan yang kata Islam tu. Duk sebut siang malam, hal itulah. Konon jangan berpolitik. Tapi mereka duk main politik, duk membuang orang itu. Bayangkanlah patut dalam COVID-19 ini sudah, tunggulah dulu. Petugas-petugas yang untuk rakyat ni yang dilantik dulu oleh kerajaan dulu. Mereka ada kontrak. Sekurang-kurang habislah kontrak tu. Ni tak sempat-sempat. Hari ini dia pun ada, saya dengarkan di satu agensi kawan saya dari situ, dia kata kami lepas hari jatuh kerajaan tu, esok hari dia orang dah tarik dah kad untuk masuk ke pejabat tu. Tak boleh dah, ni tunggu taraf. Itu pasal apa? Kena puak-puak tu berkuasa kat situ. Jadi di sinilah kita melihat menggunakan selama ni menunggangi agama, bangsa, kaum, tapi sekarang terbukti apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Jadi rakyat sekarang makin buka mata. Mudah-mudahan ini hikmahnya dari segi politiknya pula. Dari segi politik, dari segi dakwah, hikmahnya tadi mengingatkan mana mu jangan menyalahgunakan kuasa. Masa tu kuasa baru ada di surau masjid dan salah gunalah. Saya teringat satu ketika dulu, masa itulah sahabat kita Saiful Samahah Mufti Perlis, pernah dia kata bila dia menegur tentang hal menyalahguna pimpinan-pimpinan di surau masjid, dia kata saya kalau perempuan ni merintah memang saya tak sokong lah. Dia kata kerana sekarang baru berkuasa di masjid masih pembangkang, tapi itu pun bermain hebat lagi lah menggunakan kesalahgunaan kuasa. Tapi sekarang ni dia terbalik pula, dia pun U-turn pula, dia sokong habis. Jadi saya kata inilah manusia ni, bila belum diuji Allah, bila ada uji dengan pangkat, ada harapan nak jadi menteri ke, nak jadi apa ke, ada tu jawatan-jawatan, dengan situ kita dapat lihat lah. Kata orang tu baru apa orang sebut tu, tengok dalam peribahasa Melayu tu, saya lupa nama saya, baru ikan apa busuk ikan berbulu daripada kepalanya. itu cerita yang busuk. Tapi yang nak cerita ni baru kita tengok dia tahu kelibat, kita dah ini jatuh sekilas ikan di air. Sekilas ikan di air tu. Nak tahu jantan betinanya. Itu dia tu. Jadi ini nampaklah dah sekilas ikan di air ni, kita tahu yang ada jantan, yang mana betina. Yang mana betul-betul nak cari ini dunia, yang mana sebenarnya mahu berjuang untuk membela nasib rakyat negara kita. Baik. Jadi kita doalah, insya-Allah mudah-mudahan kesedaran ini akan bagi saya pula, kita dalam Pakatan Harapan ini terus perjuangkan, dan kita pun zaman kita dulu kita tak fikirkan benda ni. Saya tahulah dalam Parti Amanah sendiri
ramai pimpinan-pimpinan walaupun pernah asal yang menegur lah kenapa tak bagi orang ni jawatannya, tapi mereka tak ada gaduh pun. Rupanya saya sendiri tak ada satu apa pun, saya tak gaduh. Tak ada gaduh. Tapi orang belah sana kata, oh tengok dia tu, tengok orang peralatkan je, orang tak bagi jawatan apa. Memang kita bukan untuk jawatan dan kita tak pernah pun singgung pun. Orang lain adalah tanya, saya kata tak ada masalah. Jadi memang kita tak ada masalah. Kita bukan kerana cari makan, kerana duduk dalam tu untuk makan. Allah dah bagi rezeki kita, kita kerja, inilah ta'ala Islam. Saya kata kalau saya nak duduk kedudukan pangkat, lama dah, bukan bagus sekarang. Jadi itulah dia kedudukan kita yang kita harap, terutama sekali rakyat yang terpedaya dengan slogan-slogan agama dan kaum ni, pendukung-pendukung kita terutama dari parti Islam ni. Saya tak salahkan parti masuk alhamdulillah. Saya sayang pada PAS tu. Bayangkan saya lebih 40 tahun duduk dalam PAS. Maknanya bukan sedang tu. Saya dalam kerajaan hampir-hampir nak kena buang kerja. Itu dia. Kalau ustaz-ustaz yang sekarang ni tak pernah dapat ujian tu. Saya kena bekukan setahun lebih atau hampir 2 tahun pun tak ada kerja apa. Bagi pejabat kena kurung dalam pejabat, tidur itu je, balik itu je. Gaji dapatlah tapi kenaikan pangkat kena tahan. Tak ada masalah. Saya tak tuntut punya itu sebab saya kata saya berjuangkan yang benar. Itu je lah. Tapi alhamdulillah rezeki tak ada pula saya hencen juga. Tak ada orang saya pecat saya walaupun diugut kata saya nak akan tertib, akan dibuang semuanya. Tak ada masalah. Tak ada. Jadi di situ kita melihat ini tadi saya tengoklah mereka yang puak-puak yang sekarang ni kan sama ada dalam kerajaan tak dalam kerajaan tapi semua ambil kesempatan nak cari keduniaan. Itulah kata orang dengan sampul envelope lah dan sebagainya yang hebat-hebat kan. Dan mereka kuasai seluruh masjid tu, panggil orang mereka semua. Duit masjid pun setengah-setengah tu kira-kiranya akaunnya bila dilaporkan ke pihak majlis pun tak dapat ambil tindakan. Kerana pihak majlis tu pun puak-puak mereka pun ada juga. Ini saya tahulah ada 1-2 masjid yang sampai kepada saya membuat aduan tunjuk fakta ni. Saya kata saya nak buat apa. Dia kata kalau Datuk boleh tolong cerita, saya kata ini tak ada orang saya cerita pun orang tak nak percaya. Saya pun kena buang di masjid tu, saya kata. Itulah dia. Itulah salah guna agama dan menodai kita Islam atas nama Islam. Jadi betul sangatlah apa yang dulu Tuan Mahathir kata tu kan. Dulu saya pun marah Tuan Mahathir juga. Padahal pada dulu pun bukan PAS macam tu. Dulu cuma 1, 2 orang, 3 orang ya. Pimpinan-pimpinan PAS yang macam tu. Tuan Guru Aziz tak macam tu. Jadi itulah. Kita kesimpulannya kita menghadapi semua COVID-19 ni dan juga kerajaan tebuk atap ni semua ni membawa pengajaran ke perjuangan kita untuk ujian untuk kita konsisten istiqamah dalam perjuangan iaitu untuk semata-mata lillahi ta'ala dan juga untuk di mana boleh kita melakukan kebaikan untuk menjadikan Islam menjadi rahmat kepada alam, Islam rahmat kepada alamin. Itu. Amin insya-Allah. Baik Datuk Seri, di sini ada juga penghargaan daripada Siti Maria Mahmud, Dr. Maria saya rasa, Huda Muhammad Nur, kita ada saudara Samsam juga. Ucap syabas kepada yang berbagai ustaz. Terima kasih. InsyaAllah. Ramai juga yang memberikan komen-komen yang positif. Alhamdulillah. Apapun semoga apa yang kita lakukan ini beri manfaat kepada mereka yang menonton bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi dan sama-sama Ustaz kita doakan semoga Allah jauhkan kita daripada COVID-19 ini secepat mungkin insyaAllah. Bukan saja di bumi Malaysia tetapi seluruh dunia insyaAllah. Allah semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri atas perkongsian pada malam ini. Maafkan kami ada 2 kali gangguan teknikal pada malam ini. Tak apalah, itu dia. InsyaAllah. Saya yakin banyak itu biasalah. yang akan itulah kelemahan manusia. Manusia ni teknologi mana pun. Ya, baik. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih diucapkan kepada para penonton kelemahannya Allah insyaAllah bersama dengan kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Semoga Datuk Seri juga kesihatan yang baik insyaAllah seluruh keluarga. Kelemahan dan juga kekurangan itu datang daripada kami sebagai hamba Allah dan kesempurnaan dan kecantikan itu pastinya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Salam syukur, salam kemaafan daripada saya Zawazi Yusof dan juga yang berbahagia Ustaz Datuk Seri Haji Ahmad Awang pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi pada lain kepertemuan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum Datuk Seri dan terima kasih semua para penonton.